Okey, selamat pagi semua. Hari ini kita akan pergi kepada pecutan akhir ya, sebelum peperiksaan sebenar pada hari Selasa pengajian am semester 2. Okey, bahagian pertama kita akan bincangkan soalan yang daripada tugasan yang Madam dah beri pada hari Jumaat yang lalu. Okey, kita tengok sama-sama soalannya. Okey, berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran kadar pertumbuhan guna tenaga mengikut kumpulan pekerjaan utama di Semenanjung Malaysia bagi tempoh yang dinyatakan. Okey, daripada soalan ini tengok perkataan yang dinyatakan ya. Yang dinyatakan. Jadi bila menulis tajuk okey ataupun tema, okey, jangan salin balik perkataan yang dinyatakan ni ya. Gantikan dengan apa? Tahun. Kalau tengok dekat sini, awak baca petikan, awak akan dapati bahawa tahunnya ialah dari 2015 hingga 2011 hingga 2015. Jadi masukkan tahun yang berkenaan ya. Jangan tulis yang dinyatakan, nanti awak akan hilang 2 markah ya. Okey, bila nak jawab soalan graf, pastikan pertama sekali buat analisis lah ya. Buat analisis soalan dulu. First kena tengok apa? Kena tengok isu. Kemudian kena tengok apa? Tengok apa? Kata kunci. Tengok kata kunci. Okey, tengok kata kunci. Okey, kata kunci. Kita tengok sini isu dia ialah kadar pertumbuhan guna tenaga. Okey, kata kunci di sini ada banyak. Antaranya apa? Perkataan graf. Okey, kenapa graf ni penting? Ya. Bila ada perkataan graf menunjukkan ianya bukan carta pie atau carta bertingkat. Okey, graf satu kata kunci yang penting. Yang pertama kita kena tengok. Kalau dia kata sediakan carta, okey, maknanya automatik ianya bukan graf tetapi adalah sama ada carta pie ataupun carta bertingkat. Okey. Untuk graf, kita ada banyak jenis graf. Jadi untuk tahu graf apa, untuk nak tahu media apa yang kita nak sediakan bagi menjawab soalan yang dikemukakan, jadi kita kena tahu kata kunci. Pertama, kita tengok graf. Okey, yang kedua kita tengok perkataan aliran. Okey, ada perkataan aliran bermakna graf ini adalah graf garis. Okey, adakah graf garis compound? Adakah graf garis komponen? Adakah graf garis memesong? Okey, ada 3 jenis graf garis yang mesti ada dalam minda kita masa kita baca soalan ni ya. Jadi kita tengok ada perkataan aliran. Automatik bila ada aliran menunjukkan media ini adalah graf garis. Okey, graf garis ada 3. Adakah graf garis compound, adakah graf garis komponen ataupun graf garis memesong ya. Okey, kemudian kita sambung dengan perkataan kadar. Okey, kadar pertumbuhan. Okey, ada perkataan kadar di sini ya. Kadar pertumbuhan guna tenaga. Okey, yang ini mengikut kumpulan pekerjaan utama ini adalah pemboleh ubah dia. Ya. Kadar pertumbuhan guna tenaga. Okey, kena ingat balik. Apabila ada perkataan kadar, kita kena cek. Okey, kita cek dulu petikan bawah ni. Okey, ada tak nilai negatif? Okey, ada nilai negatif kan? Ada banyak nilai negatif kat sini. Dan dalam konteks soalan ini, dia bagi terus awak nilainya dalam peratus. Ya. Kadang-kala ada soalan yang dia tak bagi nilai dalam peratus. Dia bagi nilai tu angka bulat. Jadi awak kena buat apa? Awak kena kira peratus dia. Sebab apabila kita tengok di sini perkataan kadar, ya, kadar pertumbuhan ataupun peratus perubahan ya, asalkan ada perkataan kadar ni maknanya ia menunjukkan graf memesong. Ya, graf memesong ataupun graf positif negatif ya. Graf positif negatif pula ada yang bar
ya, ada yang garis. Jadi dalam konteks soalan ini, bila kita tengok nilai yang diberi di sini adalah dalam bentuk peratus dan ada yang negatif, maknanya automatik media di sini adalah graf garis memesong, bukan graf bar memesong. Ya, kenapa bukan graf bar memesong? Kata kunci dia yang ni. Okey, kata kunci dia menunjukkan aliran. Aliran maksudnya ada yang uptrend kan, saya ajar dalam kelas uptrend ke downtrend ke sideway ke, maksudnya uptrend tu yang meningkat, ada yang turun, ada yang naik, maksudnya dia melibatkan pola. Ya, sesuatu aliran itu dia ada pola. Jadi media yang paling sesuai untuk menunjukkan pola adalah graf garis. Ya, jadi graf garis ada graf garis compound, ada graf garis komponen, ada graf garis memesong. So dalam kepala kita kena fikir graf yang mana satu. So kita tengok lagi kata kunci yang lain, ya, kadar. Jadi ada perkataan kadar di sini. Okey, kadar menunjukkan memesong. Okey, bagaimana kita nak confirm? Kita baca dulu petikan ni, kita tengok ada tak nilai negatif. Okey, dalam konteks soalan ni ada banyak nilai negatif. Dia dah bagi dalam bentuk peratus. Maksudnya awak tak perlu kira, awak ambil je. Kan? Tapi kadang-kala petikan yang diberi tu dia tak bagi dalam bentuk peratus. Dia bagi dalam bentuk angka bulat. Ya? Jadi awak apa yang perlu dibuat? Awak kena kira peratus ni. Okey? Kena kira peratus ni. Bagaimana nak kira peratus? Awak ada berapa tahun? 2011, 12, 13, 14, 15. Okey, 5 tahun tu. Jadi maknanya nak tengok kadar dia, awak kena tengok peratus, macam nak kira peratus. Tahun, apa formula dia? Apa tolak apa bahagi apa? Itu kena ada dalam pemikiran kita. Awak dalam peksa. Macam mana, let's say sekarang ni dengar sini. Let's say dalam petikan ini dia tak bagi nilai peratus. Okey, dia bagi angka bulat. Jadi awak nak kira kadar ni, ya. Awak nak kira kadar pertumbuhan guna tenaga. Dalam soalan dia bagi angka bulat. Jadi awak kena dapatkan peratus. Ini let's say kalau soalan ni bukan dalam bentuk peratus, tapi madam tengok soalan ni dalam bentuk peratus dan kebanyakan nilainya tak ada banyak pengiraan. You just ambil je, masuk. Cuma ada tolak aja, tolak tambah gitu je. Kan? Tapi kalau dia bagi angka bulat dan awak kena kira antara tahun 2012 hingga 2011 berapa kadar perubahannya. 2012 hingga 2013 berapa kadar perubahan. 13 hingga 14 berapa kadar perubahan. 14 hingga 15 berapa pula kadar perubahan. Ya, perbezaan kadar itu, okey, katalah perbezaan kadar itu, beza antara tu, okey, awak kena bahagi dengan tahun sebelum. Katalah kita tengok perbezaan antara 2011 dan 2012. Perbezaan tu kena bagi dengan tahun sebelum. Ya, bagi dengan tahun sebelum. Kali dengan 100. So dapatlah peratus kadar pertumbuhan guna tenaga. Ya, itu jika petikan ini memberi angka bulat. Dia tak bagi peratus. Apa calon kena buat? Memang kena kira sendiri. Memang ambil masa lama sikit lah. Dalam soalan ni kalau kita tengok ada 5 kadar pertumbuhan guna tenaga yang awak kena kira. Okey, sebab 2011, 12, 13, 14, 15. So kena tengok dari 2011 ke 2012 berapa? 2012 hingga 2013 berapa? 2013 hingga 2014 berapa? Dan 2014 hingga 2016 tu berapa? Dari situ kita boleh dapat peratus. Okey, tetapi dalam soalan ini dia dah bagi peratus. Maksudnya ambil je, mudah kan? Tetapi kita jangan beranggapan semua soalan itu mudah. Dalam peperiksaan kita tak tahu apa yang akan keluar, kan? Jadi apa yang awak kena fikirkan ialah bila ada soalan begini, okey, ada perkataan aliran, ya. Okey, terus pergi kepada aliran apa? Garis. Ya, media ni ialah graf garis. Semestinya tulis perkataan graf kan?
graf garis. Okay, graf garis pada 3 jenis. Okay, compound, komponen dan juga memesong. Tengok pula kata kunci seterusnya, ada perkataan kadar pertumbuhan. Jadi bermakna graf garis memesong. Kalau guru tulis, kalau awak buat graf bar memesong, jawapannya salah. Ya, jadi bila salah media, berapa markahnya? 0%. 0/20. Kita tak nak dapat 0 sebab awak mesti dapat markah baik untuk graf dan esei. Sebab struktur awak dah memang tak boleh buat. Majoriti calon seluruh Malaysia ni, bahagian struktur tu memang tak boleh buat. Jadi dapat saja kertas soalan, awak memang terus buat analisis soalan untuk graf, terus buat graf. Okay? Set time. Dalam Dewan Peperiksaan jangan gabra. Awak kena set time dulu. Tengok jam tu, set. Okay, 40 minit daripada membaca soalan sampai analisis, sampailah buat graf lengkap dengan sumber, lengkap dengan label, unit, lengkap dengan petunjuk. Ya, petunjuk tu mestilah siap berwarna, bukan petunjuk kosong. Jangan awak buat dot ataupun garis-garis, tak boleh. Jadi nanti awak dapat markah separuh daripada jumlah markah jika betul semua. Kan? Jangan tak warna. Mesti bawa pensel warna. Jangan lupa bawa pensel warna ya semua. Okay. Alright. So dalam konteks soalan ini mudahlah ya. Mudah. Ramai yang dah jawab pun. Madam tengok. Okay. Sekejap ya. Okay. Kalau tengok. Okey, ni awak buat itu contoh. Okey, ni jawapan kepada apa nama tu? Petikan tadi kan. Lagi satu Madam nak tegur ya. Madam nak tegur. Okey. Untuk menulis petunjuk ya, menulis petunjuk ya. Saya tak galakkan awak buat macam ni. Separuh sana, separuh sini. Awak nampak graf awak sini, siapa punya ni? Sebaik mengaku, siapa punya ni? Ayah punya. Petunjuk yang ini, awak naik ke sini buat apa? Sedangkan sini banyak lagi kosong. Ini adalah bila kita buat penilaian secara holistik. Kan kita ada penilaian secara holistik kan? Kan? Yang kejelasan tu, KJ. Ya? KJ itu ialah dari segi kejelasan graf yang awak buat. Bagaimana awak susun letak graf dalam kertas graf tu. Ya, sini banyak kosong. Sedangkan sini awak letakkan di atas. So, awak tak dapat markah penuh untuk kejelasan. Ya. Madam, saya buat ikut format STPM hari tu yang waktu exam kan kena buat macam tu kan, garis tepi, garis bawah saya buat. Itu sebab apa? Yang itu kertas tu lebih besar. Ini kertas ni dah standard size. Awak ikut kertas mana? Ikut kertas yang standard size. Ya. Okay. Kalau sini kosong tak boleh. Kemudian dia garisan paksi ni. Okey, garisan paksi. Awak ikut garisan paksi ni. Boleh je tambah ke bawah ni. Tak masalah. Tambah ke bawah. Ni bawa ke bawah. Garisan paksi Y ni dapat Y kan. Dia mesti selari petunjuk dia di bawah sini. Itu dari segi kejelasan ya. Ni okey lah betul. Kemudian lagi satu. Madam nak beritahu. Bila buat graf memesong. Sama ada graf garis ataupun graf bar memesong. Perkataan di sini adalah dalam peratus. Skalanya adalah dalam peratus. Okey. 1 cm sama juga 1.0%. Okey. 1.0%. Kalau awak nak buat macam ni pun boleh. Tak perlu tulis perkataan. 1.0%. Ya. So bermakna awak buat sini. Okey. Lagi satu yang ini. Titik kosong ni jangan lupa. Titik kosong ni jangan lupa. Tak ada titik kosong ni hilang. Berapa markah ni hilang? 2, 3 markah ke 4 markah boleh hilang ni. Tak ada titik kosong ni kan. So ini 2%, 4%, 6%, 8% kan. Jadi 1 cm dekat sini mewakili 1%.
Betul. Okey, tapi penulisan dia boleh buat macam ni. Tak perlu tulis. Okey? Okey, yang ini kalau ini graf garis compound ya, kalau graf garis compound kalau awak tengok, dia yang ni dia ada banyak graf garis ya, berselang-seli ni sebab dia banyak pun boleh ubah. Ya, banyak pun boleh ubah dan banyak tahun. 2000 berapa tadi? Hingga 2015 kan? 2011 hingga tahun 2015. Okey, untuk penulisan ini, penulisan tahun di paksi X ni boleh buat di sini sebenarnya. Okey, buat di sini. Boleh, tak ada masalah. Kalau buat kat sini macam dia kacau garisan ni. Kan? Buat di bawah sini. So ini paksi ni adalah paksi pusat dia atau center dia kosong kat sini. Atas ni nilai positif, bawah ni nilai negatif. Jadi tahun dia boleh buat di sini. So bermakna awak buat paksi X je, paksi Y dia dekat sini. Okey? Sebelum awak buat ni awak dah buat kiraan dululah skala. Sebab di sini awak kena tentukan skala dulu. Yang negatif ada berapa, nilai yang terbesar, nilai yang terkecil ada berapa. Bila awak dah buat skala baru awak boleh tarik graf kat sini. Kat sini. Okey? Okey, sekarang kita tengok tahun. Kita tengok tajuk. Okey, tajuk ni. Okey, jangan lupa ni apa tu guna? Perkataan Malaysia. Tajuk tulis apa? Berdasarkan maklumat diberi dan pentingkan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan aliran kadar pertumbuhan guna tenaga. Okey, di Semenanjung Malaysia. Awak dah tinggal satu perkataan kat sini. Tak dapat 2 markah dah ni. Tak dapat 2 markah dah ni. Kenapa tak dapat 2 markah? Awak tinggal perkataan Semenanjung Malaysia. Sini dalam soalan kena copy betul-betul. Kena copy betul-betul. Sekali lagi saya ingatkan, copy betul-betul. Jangan tinggal maklumat kecuali perkataan tempoh yang dinyatakan itu saja. Gantikan dengan tahun. Selain daripada itu, semua copy. Kalau dia tulis Semenanjung Malaysia, sini ikut. Semenanjung Malaysia, titik bertindih, 2. Bacakan soalan ni. Mia, baca soalan ni Mia. Soalan. Ni. Tajuk awak baca. Mak saya tak nampak, kejap saya buka Telegram. Aliran kadar pertumbuhan apa? Baca. Tajuk saya Malaysia, aliran kadar pertumbuhan guna tenaga mengikut kumpulan pekerjaan utama bagi tempoh 2011 hingga tahun 2015. Tahun ni betul lah. Tahun ni jangan ikut yang tempoh yang dinyatakan seperti dalam soalan tadi kan. Tahun. Betul. Selain daripada tu semua kena copy. So sekarang awak hilang satu perkataan Semenanjung tak ada kat sini, awak dah tak dapat 2 markah untuk tema. Jadi dalam tema jangan lupa salin semua maklumat dalam soalan. Kecuali untuk perkataan kalau ada soalan tu tempoh yang dinyatakan. Ya, saya dah ulang 10 kali ni. Kalau ada tempoh yang dinyatakan, cari dulu tahun dia dalam petikan, masukkan dari tahun bila hingga bila. Seperti Mia buat ni kan. Okay. Lagi satu tips je. Okay. Bila buat soalan graf, garis, awak boleh juga santakkan garisan ini sampai ke paksi. Okay, sampai ke paksi. Sekarang ni awak buat tengah-tengah tak salah. Tapi kalau awak nak buat santak touching lah. Awak punya soalan garisan ni, plot dia tu touching sampai ke sini tak ada masalah. Sampai ke paksi Y. Okay, sebab kalau kita buat graf garis komponen kan kita ada satu paksi lagi dekat sini kan. Betul? Betul tak? Dan kita kena buat garisan touching dari sini sampai sini. Baru kita boleh nampak aliran dia dan kita colorkan ni. Betul? Semua tak betul dia ni, betul ke tidak ni? Betul, Madam. Okay. So, sekarang habis yang soalan ni, saya ambil satu contoh yang Mia je, yang lain tu awak check lah sendiri. Salah ke tidak? Oh, Madam. Apa dia? Nak minta Madam tengokkan graf saya kalau yang jenis melintang.
Melintang. Kenapa melintang? Madam tengoklah dulu. Mana nak cari awak punya ni? Nak scroll down, scroll up. Saya mana tahu mana satu ni. Yang first sekali. Sekejap. Mana? Ni. Contohlah kan kalau saya buat melintang, contohlah tiba-tiba kot. Kenapa awak buat melintang? Apa sebab awak buat melintang? Sebab mula-mula ingat tak muat. Okay. Lepas tu saya try buat melintang. Contoh boleh buat melintang kan, tapi dia punya petunjuk tu dia jadi macam cacat sikit. Madam, boleh ke? Dia macam ni. Sebab kejelasan tu bahagian teknik dia ada KT, ada KJ kan? Jadi dua-dua markah tu awak hilang. Kenapa hilang? KT teknik. Dari segi teknik ni tak betul lah. Sebab awak punya ni nampak. Awak punya petunjuk ni memanjang macam ni. Lepas tu awak punya petunjuk. Lepas tu sumber dah jadi pendek tempat nak tulis. Tak cantik lah. Tak cantik. Okay? Lepas tu dari segi kejelasan. Kejelasan ni as overall, holistik yang Madam bagi tahu dia. Secara holistik ni, graf ni tak berada dalam susun letak yang sepatutnya. Jadi penulisan petunjuk ni dia ke bawah. Dia ke bawah daripada paksi Y ni. Jadi awak hilang markah. Dari segi keseluruhan awak tak hilang sebab media awak betul. Media awak betul, awak punya jadual ni betul kan? Ada tajuk, ada petunjuk semua, ada lab, ada penulisan unit kan? Peratus, mana peratus? Awak tak tulis peratus ke sini? 7.02, peratusnya mana? Kalau ada perkataan peratus dalam sini, dalam bawah bulan bawah ni dekat tahun ni tahun kan. Awak ada tulis peratus. Ni awak tak ada tulis. Kena ada peratusnya lah. Simbol peratusnya mana? Nanti kalau awak tak buat peratus kat sini, apa yang akan berlaku ialah awak akan sini awak lupa nak buat. Okey, skala awak buat berapa ni? Skala. 1 cm sama juga berapa? 1 cm samaan 1%. Okey lah, skala betul. Sebab tu Madam beritahu. Jadi kalau markah 20, awak hilang markah sikit untuk kejelasan, awak hilang markah untuk KT, teknik. Takkan nak hilang markah. Boleh hilang markah 3 pun rugi. Sebab kita kalau boleh untuk ni kita nak dapat 18. Ya, 18/20. Kalau boleh 20/20. Ya, paling kurang pun lah 15/20. Itu paling kurang lah tu. 15/20 kan. Kalau kurang dari itu susah awak nak skor nanti kan. Pastikan soalan dalam jadual pun kena ada tajuk, kena ada sumber. Jangan lupa ya pelajar semua. Dalam jadual pun kena ada tajuk dan sumber. Okey. Dan satu lagi tips untuk mudah awak dengan cepat membuat graf. Lepas ni tolong tengok balik setiap graf tu format jadualnya macam mana. Format jadualnya macam mana susun pun boleh ubah. Kena visualize lah. Kena rakam dalam minda awak tu. Format graf macam mana. Bukan format graf, format jadual yang ni. Format jadual. Format jadual ni. Daripada jadual ni juga memudahkan awak melakar graf. Kalau jadual awak lintang pukang, contohnya itu masa peperiksaan percubaan kan. Yang Haikal punya, saya pening tengok dia punya graf. Bercerai sana sikit sini sikit kan. Kalau saya penilai malas nak semak tu saya bagi kosong ni terus. Tapi sebab pelajar saya semak lah semua. Kan? Lepas ni sebelum awak nak masuk periksa, awak visual dulu. Scan masuk dalam otak awak dulu. Ya.
untuk format untuk melakar jadual. Format untuk melakar jadual. Tengok kat sini Ya. Sebenarnya garisan-garisan yang kemas macam ni. Contoh yang ni kan. Garisan ni kan. Okey, yang ni. Garisan ni sebenarnya tak perlu lagi sebab awak gunakan kertas single line ni. Ya, tak perlu lagi. Yang perlu ialah garisan kolom ni perlu. Ni perlu, kolom ni perlu. Garisan ni tak perlu lagi ikut dengan pensel. Dalam latihan okeylah, tapi dalam peperiksaan awak nak masa tu emas. Belian. Awak kena cepat. Ya. Garisan ni yang underline ni tak perlu. Kolom saja. Row ni dah ada dah. Gunakan row. Janji kolom ni jangan lintang bukang. Contohnya awak buat macam ni. Macam ni. Row ni, row tak payah buat lagi. Kenapa row tak payah buat? Row dah ada, apa nak buat lagi? Kan? Okey. Itu untuk jimat masa. Okey? Medium nak tanya. Syafika. Teruskan. Kalau jadual kan berapa markah medium? Jadual kalau awak tak buat atau silap, hilang markah. Dia tak ada markah khas untuk jadual. Jadual ni dia termasuk dalam teknik ataupun kejelasan. Teknik Teknik lah. Teknik KT, teknik keseluruhan. Tetapi kalau tiba-tiba awak ada jadual, awak tak ada graf, data-datanya dari mana? Kalau sekiranya awak tak sempat sangatlah buat graf, okey, tapi jangan tak sempat awak hilang markah banyak ya. Awak cuma buat jadual je. Dan jadual awak lengkap. Ada tajuk, ada sumber, ada pengiraan data dia betul, pembalik ubah dia betul. Maksimum markah boleh dapat 5. Untuk jadual yang lengkap. Tapi kita tak naklah ada jadual tapi graf tak siap. Itu pentingnya jadual. Ya. Jadual mesti boleh dibaca. Okey? Lepas tu dia punya format ni, tengok format kolom-kolom dia ni macam mana nak letak tahun, mana pembalik ubah. Kita ada 10 jenis graf kan. Jadi awak kena hafal 10. Bukan hafal lah, visual. Visualize graf. Macam mana nak visual? Okey, awak tengok dalam buku teks tu kan ada dalam buku LP tu. Awak ada graf, ada dalam tu tunjuk juga dia punya format jadual kan. Awak tengoklah, awak tenung lama-lama, awak scan masuk dalam kepala otak. Nanti lepas 2 jam awak sketch kan. Okey, kalau graf compound, bar compound, okey jadualnya macam mana? Awak sketch, ambil pen, ambil kertas kosong, sketch. Review balik apa yang awak scan dengan otak tadi tu. Ya, macam kita buat scanning lah. Kan? Bukan kena hafal pun. Lepas tu awak tulis graf komponen. Okey, jadual dia awak review, awak sketch atas kertas macam mana. Buatlah macam tu. Besok bila periksa, awak dah mudah dah. Okey, baca analisis soalan, tengok. Okey, katalah carta pai bandingan keluar. Okey, carta pai bandingan keluar. Okey, bagaimana kita nak buat jadual? Adakah awak nak buat dua jadual yang berasingan kan? Satu untuk carta pai 1, jadual 2 untuk carta pai 2. Itu kan dah buang masa banyak. Awak terpaksa garis kan? Untuk jadual boleh buat landscape. Tak ada masalah, jadual boleh buat landscape. Tapi kalau buat landscape, awak kena buat row lah. Sebabnya dia akan jadi yang ini akan jadi kolom. So row dia awak kena garis lah. Ya. Okey. Jadi kalau untuk graf gabungan memang ada banyak sikit data dia. Okey. Ada student yang buat sampai 2 jadual. Satu untuk kepala, yang kedua untuk badan dia. Sebenarnya dua-dua tu boleh digabungkan dalam satu jadual yang mudah. Sebab tu saya kata lepas ni awak scan jadual, format jadual, scan. Lepas tu dalam 3 ke 4 jam lepas tu awak review balik, awak sketch. Jangan tengok dalam buku tu. Sketch berdasarkan ingatan awak. Kalau tak boleh ingat, tengok balik. Buat lagi sampai dapat. Okey. Dan awak kena scan semua. Saya tak nak spot-spot apa soalan yang keluar. Tapi penekanan atau fokus dia. Ya, kalau kita tengok daripada 10 tahun yang lepas kan, soalan carta pai, saya sebut lagi, carta pai dah lama tak keluar.
pi bertingkat ya. Okey, pi bertingkat, atau graf gabungan, graf gabungan ya. Okey, graf garis. Okey. Tengoklah komponen dah lama tak keluar. Yang itu yang saya beri penekanan, tapi kita tak tahu, kita bukan peramal, kita tak tahu apa yang nak keluar. Jadi sebab tu semua kena tengok. Okey? Semua sekali kena beri perhatian. Okey? Masa nak peksa tu nanti jangan lupa, jangka lukis. Pastikan protector, kena pastikan semua ada. Jangka lukis untuk buat apa nama tu? Untuk buat catapai jika keluar. Lepas tu apa lagi? Yang nak, kalau carta bertingkat keluar, dia punya spera tu untuk kepala dia tu ke atas, pastikan. Ya. Kalau boleh mahir-mahirkan guna tu. Mahir-mahir guna protector tu untuk buat sfera dia. Okay, untuk buat kepala dia. Okay, so sekarang saya nak pergi kepada ini untuk revision je. Okay, untuk sebagai revision secara overview overview keseluruhan. Okey, tengok graf bar komponen. Untuk graf bar komponen. Okey. Jangan lupa tengok tajuk dia. Okey, tajuk dia. Okey, tajuk dia kat sini selari dengan paksi Y. Lepas tu okey, sekejap. Ini saya dah tunjuk itu, tapi ini sebagai review semula saja. Ya. Review semula supaya awak ingat, refresh balik. Okey. Paksi ni nampak selari. Tajuk paksi Y dengan petunjuk. Dengan garisan putus-putus ni sebenarnya adalah untuk buat petunjuk. Okey, lagi satu. Nak buat kotak-kotak petunjuk ni, janganlah awak buat berasingan. Kenapa? Dia akan jadi lambat. Awak nampak? Dia nempel ni. Antara 1, 2, 3 dia nempel. Maksudnya kalau awak buat berasingan 1, 2, 3 buat kotak tu ambil masa lama juga. Okey? Awak buat kotak maksudnya nempel tu. Maksudnya kalau awak buat petunjuk macam ni, just awak buat dia menempel macam ni. So dalam dia kecil besar sikit ni tak ada masalah. Tak payahlah nak tepat-tepat square ni kan. Mesti tepat-tepat semua tak perlu. Ya, biar dia nempel dekat-dekat macam ni, selari dekat sini. Supaya apa? Masa yang awak gunakan tu boleh dipercepatkan. Kalau buat petunjuk ni tak perlu lama-lama, 1 minit boleh siap. Dengan nama, dengan color pun. Kalau tak sempat sangat nak mengala tu, itu kalau tak sempat sangat kan. Kalau boleh color tu jangan tebal-tebal. Color jangan guna color yang tebal-tebal. Color tu light je. Kalau nak cepat kan pakai pembaris ni, color sekejap saja. Itu kan seni lukis, belajar dulu tak. Kena recall balik lah. Okey, bila kita buat, tengok sekali lagi. Bila buat graf bar compound, okey, ada jarak kat sini. Jarak ni ialah memisahkan satu kategori dengan kategori yang lain. Okey, contoh tengok sini. Ini adalah kategori bagi tahun 2010. Ada gap. Ini kategori tahun 2012. Ni untuk 2 tahun. Biasanya kalau graf bar compound, tengok sini perkataan dia. Ada perkataan perubahan, bilangan, nilai, kadar. Okey? Data dalam bentuk peratus. Bila ada perkataan kadar, jangan lupa. Bukan graf bar compound biasa. Tapi graf bar memesong. Tapi masih graf bar lah. Kalau dia je sebut bilangan, perubahan, ya, nilai, ya. Itu graf bar compound biasa. Tapi kalau dia sebut perkataan kadar perubahan, dia dah jadi graf bar memesong. Awak bacalah petikan tu, mesti dia ada nilai negatif.
Macam Madam bincangkan pertama tadi, kalau sekiranya dalam petikan itu memberi angka bulat, so awak kena kira kadar perubahannya dari tahun ke tahun. Gunakan formula. Bagaimana? Tahun selepas bagi tahun sebelum. Perbezaannya bahagi dengan tahun sebelum kali dengan 100. Laju kan? Tengok balik nota. Kan kita dah belajar semua tu. Tengok balik ya. Okey. Okey, itu untuk graf bar compound. Okey, seterusnya kita tengok graf bar component. Graf bar component, jangan lupa yang paling penting dalam graf bar component, dia ada perkataan jumlah. Nampak sini, ada perkataan jumlah, nilai keseluruhan atau amount. Ya. Dia sama je sebenarnya dengan graf bar compound, cuma bila dalam sesuatu dalam soalan tu ada menyebut perkataan jumlah nilai contohnya, ataupun jumlah keseluruhan kematian akibat COVID contohnya, itu dah menunjukkan graf bar komponen, ya, graf bar komponen. Dan jangan lupa lagi satu nak pesan, ini sangat penting, tak ada ni dah hilang 2 markah. Titik kosong ni. Ya, beri perhatian ya semua pelajar semua. Titik kosong ni ya, kena ada titik kosong ni ya. Okey, titik kosong ni kena ada ya, jangan lupa ya semua. Dengar tak? Dengar, Madam. Dengar, Madam. Okey, so ada kelegaan dekat sini, nampak? Jangan nempel pula yang ni ya. Kalau nempel yang ni nempel. Melekat tak apa. Yang ini tak boleh nempel, dia kena ada jarak. Awak biasa buat berapa cm awak tahulah kan. Okey, kemudian yang paling saya gusarkan apabila awak buat graf bar komponen adalah nilai tokokan di sini. Dia mesti ada nilai tokokan. Okey, dalam nilai tokokan tu awak boleh tulis dalam jadual. Jika awak tak tulis dalam jadual pun tak ada masalah. Cuma semasa memplotkan nilai dekat sini, jangan lupa tambah. Contoh, nilai ni yang pertama. Okey, 2. Okey, 1, 3. Katalah kita ambil contoh kan. Yang 2 ni nak plot dekat mana? 2 ni plot dekat mana? 2 tu plot dekat mana? Katalah dekat tahun bawah sekali. 2008 ni. Dekat bawah sekali. Dekat sini kan? Bawah sekali. Jangan ambil yang bawah ni plot sini, dia berbeza. Berbeza dengan graf bertingkat ya. 2 plot bawah. Lepas tu yang seterusnya 1 ni bukan 1. Tapi 2 ni kena campur 1. Jadi 3. Jadi awak kena nilai ini adalah nilai tokokan. 3 tu adalah nilai tokokan. So tambah seterusnya keseluruhan bar ini mewakili jumlah untuk tahun 2018. Okey. Boleh tak ikut sampai situ? Madam nak tanya. Teruskan. Kalau dekat jadual tu, kat kolom tu saya tak buat kolom untuk nilai tokokan, tapi saya conteng kat sebelah nilai yang saya keluarkan dalam petikan tu, boleh ke conteng guna pensel? Jangan tulis nilai tokokan dia dekat petikan. Oh, tak boleh lah conteng tepi bukan tu. Tak boleh. Nanti yang pentingnya awak keliru, bukan tak boleh. Jadi nilai tokokan tu, kalau awak dah dalam jadual, kalau nak tulis nilai tokokan pun tak ada masalah. Maksudnya awak kena buat kolom yang lain kan. Kolom kan, the next column tu nilai tokokan kan. Tapi kalau awak dah mahir buat, tak perlu tulis nilai tokokan pun. Masa awak, macam tadilah, macam Madam buat tadi. Bila kita nak memplot, kita campurkan. Atas dengan bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nilai yang atas dalam jadual menjadi titik yang paling bawah, base. Untuk kita, nilai yang atas dalam jadual menjadi basement kat sini. Basement. Lepas tu, tokok sampailah ke atas. Itu maksud nilai tokokan yang di-plot dekat sini. Bukan nilai yang ada dalam jadual. Nilai tokokan. Okey, faham tak? Okey? Faham, Madam.
Okey, seterusnya. Okey, ni tadi graf bar memesong Graf bar memesong kita dah bincang tadi. Tadi kita bincang graf garis kan. Okey, ni graf bar memesong. Biasanya dalam dalam soalan jelas menyebut perkataan graf ya. Bar ni tak ada. Ini dia takkan sebut bar ni. Ini abaikan. Dia akan sebut graf ya. Jadi awak nak tentukan graf bar ke graf dia ada dua kan. Bar memesong dan garis memesong. Yang kita buat Jumaat ya, madam bagi latihan tu garis memesong. Kenapa garis? Sebab dia ada perkataan aliran, ada trend. Ya, ada pola dekat situ. Tapi bila graf bar, dia tak ada pola. Dia hanya menyebut nilai atau perubahan. Ya. Nilai bilangan. Itu menunjukkan graf bar compound ya atau komponen. Komponen sebut jumlah. Dia ada perkataan jumlah, jumlah perubahan contohnya. Okey. Tapi kalau ada kadar, dia akan jadi graf memesong. Okey? Kadar ya. Tengok sini perkataan peratus perubahan, kadar perubahan. Peratus perubahan, kadar perubahan. Tapi kalau graf bar memesong, dia tak ada perkataan aliran. Peratus perubahan, kadar perubahan. Dan jangan lupa, jika dia bagi peratus, ambil je. Jika dia tak bagi peratus, awak kena kira antara tahun 2011 hingga 2000, perbezaan antara 2011 dan 2012. Okey, macam mana nak tahu? 12 tolak 11, perbezaan dia bagi 11, 2011 kali 100. Okey. Okey, skala. Tengok skala dia. Skala dia. 1 cm. Ini menunjukkan peratus perubahan. Plus minus peratus berapa. Bukan peratus perubahan ya. Peratusnya berapa. Di sini 1 cm mewakili 1%. Dan jangan lupa tajuk, jangan lupa labeling. Tengok labeling dia apa. Apa dia labeling dia, tajuk paksi di sini dan label unit dia. Unit dia kena tulis dalam kurungan ya. Okey. Okey, seterusnya. Benda ni pun kita dah tengok itu. Ini sebagai revision sebab biasalah manusia kan mudah lupa. So saya ingatkan awak sebagai pelajar saya. Tengok sini. Okey. Ini macam awak buat tadilah. Paksi tahun dia tulis kat sini kan. Sebenarnya boleh buat kat bawah sini. Jadi dia taklah kacau di sini kan. Ini kita dah buat tadi. Ini mewakili. Ini dia dalam kategori. Sebab tu dia ada 1, 2, 3, 4 ni satu kategori. Tahun 2012 hingga 2013. Yang ini pula mewakili kategori 2013 hingga 2014. Ya. Ada gap. Dia mesti ada gap dekat sini. Membezakan setiap kategori. Ini sama je. Tengok peratus perubahan, kadar perubahan. Bila ada peratus perubahan, kadar, peratus atau perkataan kadar, dua perkataan ni ya pelajar-pelajar semua, peratus atau kadar, itu menunjukkan graf memesong. Sama ada garis memesong atau bar memesong. Ataupun kita panggil juga graf positif negatif. Okey, ini graf bar piramid mudah. Piramid mudah ni dia nempel je lah. Nempel kan, orang Jawa kata nempel, dia melekat lah ni antara bar-bar ni. Ini kalau pemboleh ubahnya dua sahaja, contohnya perempuan lelaki kan. Jangan lupa kalau untuk graf piramid ni tahun dia mesti berada di tengah. Dan lagi satu jangan lupa, sebelum ni saya tak beri penekanan, ni nilai ni. Nilai kosong ni mesti berada, dia ada dua sebab paksi dia dua, X dan Y. Jadi paksi dia nempel sini dua, Y. So mesti ada nilai kosong dia ada dua. Jangan lupa labeling. Kalau pemboleh ubah dia melibatkan lelaki dan perempuan sahaja ataupun bandar dan luar bandar, contoh dalam ni, bandar dan luar bandar, bolehlah nempel macam ni. Ya. Okey. Jangan lupa kalau untuk graf piramid ni kan, piramid ni sebenarnya dah keluar, baru je keluar dalam soalan SEM 2 2020
2020 lah. Awak 2021 kan? 2020. Jadi saya tak adalah beri penekanan sangat, tetapi kita kena standby lah, ya. Kita tak tahu apa yang nak keluar. Okey. Seterusnya okey. Ini untuk graf piramid yang lebih banyak pun boleh ubah dia. Tengok dia mengikut kategori kan. Tahun dia masih juga kat tengah. Ada dua juga titik pusat dekat sini sebab ada dua paksi Y. Okey. Kemudian ada, tengok dia punya sumber dia kan, dia punya petunjuk dia. Semua nempel kat sini, melekat. Tak perlu buat asing-asing ya. Macam tadi Syasha tunjuk tadi, buat landscape kan, satu susun petunjuk itu. Dari segi KT yang KJ dia dah tak betul lah tu. Okey, ini mengikut kategori. Dia lelaki perempuan tapi setelah tu ada kategori. Ya. Contohnya apa ke sini? Boleh ubah perpasangan speed jantina lelaki dan perempuan, lokasi bandar dan juga luar bandar. Ya. Okey. Dan ni madam rasa madam pun ada bagi awak hari tu. Bagi dah kat awak semua. Okey, ni graf bar piramid komponen. Sama je dengan bar compound tadi, piramid compound. Beza dia ada nilai tokokan dekat sini. Dan dia punya data dia lagi banyak lah. Ya, sebab dia komponen. Bila komponen maknanya satu bar ni ada beberapa kategori. Ada beberapa kategori. Jadi saya harap tak benda ni kalau ada pun graf ni komponen yang macam ni kan susah sikit nak, bukan susah lah, leceh sebenarnya. Carilah graf lain yang mudah sikit kan, ada dua soalan kan. Ni graf garis compound, ini kita dah bincang tadi yang graf memesong yang mula-mula tadi kan. Ini graf garis compound, dia bukan memesong, dia compound biasa. Boleh juga garisan ini terus touching paksi Y. Dia boleh touching. Maknanya daripada sini nampak ni 6 ni dia boleh je touching. Tak touching pun boleh, touching pun boleh. Tak salah pun. Ya. Okey. Jangan lupa skala, jangan lupa labeling, jangan lupa tajuk mestilah sama. Kalau Semenanjung Malaysia lah. Kalau Malaysia Barat lah, ikut apa yang ada dalam soalan. Okey, graf garis komponen. Ini pun baru juga ni kita buat latihan dalam kelas kan. Okey, untuk graf garis komponen ni paksi Y ada dua. Y1, Y2. Tetapi Y2 ni tak perlu ada skala. Okey, dia hanya satu garisan ufuk sahaja ni. Satu garisan ufuk yang tidak ada skala. Tujuan dia kenapa ada satu garisan lagi kat sini? Untuk kita menyambungkan garisan ini supaya dia ada border kat sini. Dan kita bolehlah warnakan mengikut boleh ubah dia dekat sini kan. Ada 1 layer, 2 layer, 3 layer, 4 layer, 5 layer. Okey. Masih ada paksi, masih ada titik kosong kat sini penting. Tahun dan sini pun boleh ubah yang unpermanent. Maksudnya dari segi angka dia meningkat kat sini. Tahun kat sini. Okey. Jangan lupa yang sini skalanya hanya untuk paksi Y1 kat sini. Paksi Y2 ni hanya satu garisan ufuk saja. Dan tengok perkataan dia apa. Graf yang menunjukkan pola, arah aliran, hala tuju, trend, turun naik. Kalau graf garis, tadi madam pun dah sebutkan. Arah aliran, pola, hala tuju, trend, turun naik. Ya. Dia ada perkataan ni. Kalau dianya adalah graf garis. Bagaimana nak menentukan dia graf garis komponen atau compound? Tengoklah dalam soalan tu. Kalau graf garis compound, dia tak ada tulis jumlah. Kalau graf garis komponen, dia ada perkataan jumlah. Jumlah pola, jumlah aliran, jumlah turun naik contohnya. Sebab itu, satu garisan ni mewakili satu jumlah lah ni. Ya? Jadi bila kita colourkan, ruang ini satu mewakili satu jumlah. Ya? Okay. Right, seterusnya.
Nanti saya bagi masa untuk soal jawab. Saya teruskan dulu ni. Graf hari esok ni macam yang kita buat perbincangan yang mula-mula tadi kan. Setiap satu garisan ni dia berbeza. Dia berbeza warna. Baru kita nampak perbezaan dia kan. Yang ni saya tak nak bincang lagi, kita dah bincang. Okey, graf gabungan. Okey, graf gabungan mesti ada dua saja. Dua jenis graf saja. Iaitu combination komponen atau bar komponen atau bar compound dengan garis. Bar komponen atau bar compound dengan garis. Dan sama ada garis satu atau banyak garis. Okey? Jangan lupa. Apa bar komponen macam biasa, dia ada perkataan jumlah. Bar compound dia tak ada perkataan jumlah. Dia merujuk kepada bilangan, merujuk kepada perubahan, merujuk kepada nilai, ya. Itu graf bar komponen. Tapi kalau bar itu bar compound. Kalau bar komponen ada tambah perkataan jumlah. Dan bagaimana nak bezakan adakah dia satu garis ataupun banyak garis? Kita tengok perkataan jumlah juga. Kalau dia kata jumlah aliran trafik, ya, jumlah aliran trafik selepas kebenaran rentas negeri. Contoh kan, ada perkataan jumlah kan. Jadi satu garis. Kalau dia kata aliran trafik selepas rentas negeri. Okey, tengok dia buat satu jadual gabungan aliran trafik. So ada banyaklah aliran trafik tu. Banyaklah pembalik ubah dia. Aliran trafik ke utara, aliran trafik ke selatan, aliran trafik ke tengah, ya. Jadi ada banyak pembalik ubah untuk kalau sekiranya dia bukan satu garis tunggal. Ni juga sama juga untuk titik kosong tahun di atas ni. Lagi satu madam nak ingatkan. Okey, lagi satu madam nak ingatkan. Untuk graf gabungan, bila awak dah buat bar compound dekat sini ataupun bar komponen dekat sini, dah cantik dah. Tetapi bila garisan dekat sini, masa nak memplot, pastikan berada di tengah-tengah sini. Tengah. Dan bila dah mula plot tu di tengah, pastikan yang lain pun berada di tengah. Janganlah yang next tu pun tiga, yang kedua, yang keempat tu awak buat dia berada sekejap di kanan, kejap kiri, kejap tengah, tak boleh. Ambil titik tengah ni, ya. Sambungkan di titik tengah ni. Sambungkan di titik tengah. Tandakan dulu, tanda pangkah dulu macam ni boleh, tak ada masalah. Kecil je tanda pangkah, cross kat situ. Di situ adalah point untuk awak melukiskan garisan. Okey? Dan untuk graf ni janganlah sambung sampai ke paksi, ya. Jangan sambung sampai ke touching paksi Y. Dia mestilah berada di tengah-tengah bar. Okey? Kalau ianya banyak garisan pun samalah. Ya, banyak garisan sebab garisan tu dia bukannya satu nilai dia banyak. So akan berselang-selilah garisan kat sini kan. Okey? Okey, seterusnya. Ini graf gabungan bagi garis yang tunggal. Garis tunggal ni maknanya satu garis. Tetapi pemboleh ubah di sini ada 3 kategori untuk bar. Nilai dia ada 3. Kita 3 kategori. Dan ini menunjukkan aliran, pola, satu garis. Maksudnya satu garis ni merujuk kepada jumlah aliran. Jumlah aliran. Okey, tengok sini. Graf bar compound dan graf garis tunggal. Dua maklumat berbeza ya. Dua maklumat berbeza macam kita buat carta bertingkat juga ya. Kemudian nilai pun berbeza. Of course mesti nilai berbeza, bukan kemungkinan, mesti nilai berbeza. Unit bagi data yang berbeza. Okey, contoh tan metrik ataupun dan RM juta ataupun RM juta dan juga dalam juta. Maksudnya nilai antara bar ni kita mesti ada 2 skala, satu skala untuk bar, satu lagi skala belah sini paksi Y untuk garis. Ada 2 skala. Dan nilai yang beza tadi dekat sini.
paksi Y nilai dia kuantiti jualan dalam tan metrik. Paksi Y2 jumlah pendapatan, ni paksi jumlah pendapatan, nilai dia dalam RM ratus ribu. Tu maksud dia nilai berbeza. Kenapa berbeza? Dia mewakili pembalik ubah yang berbeza. Ya. Sebab tu kena skala kena ada dua. Tak perlulah tulis skala Y1, skala Y2, tak perlu. Saya sebut Y1 dan Y2 untuk membezakan. Okey, tengok penulisan skala. 1 cm, titik bertindih 20,000 juta tan metrik. Okey, bawahnya tulis lagi sekali. 1 cm, nota bertindih RM 200,000. Ini mewakili apa? Paksi Y. Bila yang ke bawah ni dah understood dah mewakili paksi Y. Tak perlu tulis Y1, Y2. Ini pun sama. Graf gabungan compound dan garis compound. Yang berbezanya cuma dia ada banyak garisan sebab dia adalah garis compound. Banyak garisan ni maknanya ada, sini ada 3 garisan, maknanya 3 pun boleh ubah. 3 pun boleh ubah. Untuk apa? Untuk graf garis. Okey. Sama je. Okey, seterusnya catapan bandingan. Yang ni bukan kita spot lah, kita berharap lah ya. Sebab yang ni lama tak keluar. Jangan lupa pengiraan formula. Bagaimana nak dapatkan peratus. Ya. Peratus frekuensi bagi sum. Sum apa? Frekuensi kan? Kali 100 dapat peratus. Okey. Peratus kali dengan 3.6 untuk dapatkan nisbah jejari sudut ni. Dalam sudut ni kena tulis 2 titik perpuluhan. Tengok 18.39%. 2 titik perpuluhan. Jangan bundakan ya. 2 titik perpuluhan. Tulis peratus dalam pi. Jika jejarinya kecil macam ni, bolehlah tulis di luar. Sebab itu bila kita mewarnakan pi ni, jangan guna warna yang terang. Nanti tulisan peratus ni tak nampak. Guna color light. Color yang light color, yang lembut-lembut. Lepas tu tak perlu tebal-tebal colornya ya. Nipis sahaja. Okey, bagaimana pula nak kira paksi penipai yang kedua? Kita tengok saiz pi 1, pi 2. Yang ni kena guna punca kuasa 2 tu kan. Punca kuasa 2 ambil jumlah besar dekat nombor 2 ni. Punca kuasa 2 jumlah besar kedua bagi punca kuasa 2 jumlah besar pi pertama. Jumlah besar pi kedua, punca kuasa 2 jumlah besar pi kedua bagi punca kuasa 2 jumlah besar pi pertama. Dapatlah radius dia. Okey, pi mana? Radius ni biasa tak beza tapi mesti nampak perbezaan. Kalau jumlah ni lebih besar, mesti nampak perbezaan. Pi yang kedua ni besar sedikit. Ya, dia jumlah ni jangan lupa. Kalau tak tulis jumlah ni habis. Daripada 20 awak dapat 10. 9/20. Maka awak terus hilang. Walaupun awak betul kira-kiraan semua betul. Jadi pastikan pantak dalam minda masing-masing jumlah ni jangan lupa. Berapa jumlah dia? Dalam juta ke, dalam tan ke, dalam bilion ke, jangan lupa. Ya. Okey. Petunjuk tulis kat sini, bawah sini dan sumber di sebelah sini. Sumber mesti sebelah kanan. Petunjuk sebelah kiri. Okey. Faham, Madam? Okay, ni catapan bertingkat. Ini pun kita buat banyak kali juga sebab kita memang beranggapan yang ni dah lama tak keluar kan. Bila catapan bertingkat, dia guna perkataan sediakan carta yang sesuai. Okey, perkataan dia sediakan carta yang sesuai. Soalan menanyakan sediakan carta yang sesuai. Tapi kalau carta tu dia ada perkataan kata menunjukkan perbandingan, jadi ianya adalah carta pi bandingan. Tapi kalau kita baca-baca tengok dia tak ada perkataan bandingan. Ya, tak ada perkataan bandingan. Lepas tu kita tengok tahun dia pun 1. Okey. Tahun dia cuma ada 1 saja, bermakna jumlahnya sama. Lepas itu ianya mestilah carta pi
bertingkat. Catapan bertingkat hafal ya bagaimana nak buat jadual dia. Hafal jadual. Bukan hafal lah, visual. Visual. Bila awak visual, senang nanti nak buat. Awak tak perlu fikir lagi. Awak nak fikir buat jadual tu pun satu masalah sebenarnya. Saya tahu. Macam mana nak buat jadual ni? Belah mana nak letak tahun? Belah mana nak letak pun boleh ubah kan? Nak kira lagi. Ya, itu yang makan masa lama. That's why madam nak malam ni awak hafal. Bukan hafal, visual format jadual. Daripada buku LP tu boleh ikut. Jangan ikut buku lain. Sebab buku lain kadang ada yang silap. Ya, ada silap kiraan pun ada silap. Mula ada silap. Jangan pandai-pandai ikut. Ikut dalam buku LP tu. Okay. So dekat sini jangan lupa pun boleh ubah untuk badan dia. Ni badan dia ya. Badan dia. Peratusnya tulis di dalam. Jangan di luar. Okay. Lepas tu tinggi dia sini formula kali dengan berapa? 0.1. Kenapa 0.1? Ini keseluruhan mewakili 10% kan? Lepas tu skala dia 1 cm sama juga 10%. So yang kena kali dengan 0.1. Frekuensi kali dengan peratus kali dengan 0.1. So dapat tinggi dia berapa? Yang ini bagaimana kita nak plotkan? Mana satu nak buat dulu dalam jadual? Okey, siapa boleh bagi tahu? Kalau dalam jadual tu angka yang atas tu pergi mana? Yang pertama yang koko tu. Pergi ke kanan. Kanan? Yang dekat kepala tu kan madam? Saya cakap tentang badan dia. Oh badan. Kalau yang kepala ni tak ada masalah. Yang kepala ni kita ikut kiraan ke 3.6 kali dengan 3.6 peratus kali dengan 3.6 peratus frekuensi tu kali 3.6. So kita dapatlah nisbah jejari untuk kelapa sawit, padi, getah, koko ni semua. Ini tak ada masalah. Yang jadi masalah kadang awak tunggang langgang ni sini. Dia ada yang pergi atas, ada yang pergi bawah kan? Aman, macam mana nak jawab ni? Kalau dalam jadual, macam mana nak buat? Data yang pertama dalam jadual, ke atas ke kat bawah kena plot? Ke atas. Dari atas. Okay, so awak buat atas dulu ke buat bawah dulu? Atas. Boleh juga buat dari atas. Kalau buat dari bawah pun boleh. Ambil nilai kat bawah. Ambil nilai di bawah. Plot kat bawah dulu. Daripada bawah naik ke atas. Okay. Madam nak tanya. Yang peratus kan madam kata buat 2 tempat perpuluhan kan? Kalau yang macam dekat gambar ni, dekat dalam tu dia tulis 35.3. Nak tambah kosong belakang ke tak sepatutnya? Okay. Yang ini peratus guna 2 titik perpuluhan. Kita ikut yang atas ni nampak? Ni 2 titik perpuluhan kan? Sebab tu saya kata dalam ni kalau awak baca kadang macam-macam data. Ikutlah yang saya ajar. 2 titik perpuluhan. Yang saya kata bundakan tu yang tinggi sini. Nampak tinggi sini? Kadang awak nak tinggi kan? Peratus frekuensi awak kali dengan 0.1. Awak dapat tinggi katalah 1.01. Macam mana awak nak kira tinggi ke 1.01? Jadi awak bundangkanlah jadi apa? 1.0. Jadi 1 je lah sini. 1 cm lah. Faham tak? Faham? Faham madam. Kalau 2.032. Macam mana kita nak kira tinggi sini? Bundahkanlah. Macam mana nak bundahkan? Lebih daripada 5 ke atas. Selepas titik perpuluhan yang pertama tu, bundahkanlah. Jadi 6. Kurang daripada tu jadi less than 5 lah. Kan? Ini tu matematik biasalah. Awak dah belajar matematik daripada darjah 1 dia tu kan. Gunakanlah tu. Ingat lagi sekali, madam ingatkan. Yang bahagian kira tinggi dalam jadual tu jadikan dia akar bundak ataupun 1 titik perpuluhan. Yang dekat sini bahagian pi dengan bahagian badan dia 2 titik perpuluhan. Okey. Boleh? Dan jumlah jangan lupa. Biasanya jumlah ni selalu lah awak tinggal. Bila awak tak tulis jumlah, daripada markah 20, awak dapat 10 ataupun 9 je. Itu belum tolak lagi yang lain-lain. Belum kesalahan yang lain. Data, awak salah tulis data, ada tolak markah juga.
Ya. Okey. Sampai sini je 7. Okey, saya buka untuk soalan. Saya pun dah pukul 9 lebih dah. Saya nak ada urusan nak keluar. Okey. Madam. Apa tu yang bawah tu kan madam suruh buat nombor bulat kan. Tak payah 2 titik perpuluhan kan. Kalau kita buat juga 2 titik perpuluhan tu kira salah tu macam mana? Yang mana? Yang ni? Yang mana? Yang bawah ya yang madam kata kena tak boleh buat 2 titik perpuluhan tu. Yang ini ke yang ini? Ataupun yang masuk awak yang tinggi tadi? Yang tinggi tadi. Oh yang tinggi. Dalam jadual lah, bukan dekat sini kan? Okey, dalam jadual tu biasa kan kalau buat pengiraan mesti akan ada belakang dia banyak nombor kan? Betul? Belakang dia ada banyak nombor kan? Okey, awak jadikan katalah dia punya tinggi dia tu, okey contoh macam ni lah. Okey, katakan okey, awak dah kira-kira tu awak dapat 2.516. Okey, 2.516. Macam mana awak nak kira tinggi tu? Tinggi sini, nak ukur tinggi. 2.5 je. Betul lah tu, 2.5. Siapa cakap 2.5? Syafika. 2.5, betul lah. Kalau sini 2.42. 2.42. 7. Apa? 2.4 lah. Sebab sini angka ketiga ni, tipulan 2 ni, dia 2. Kalau dia jadi 5, 2.4. 2.5. Faham? Ini titik perbulan ni awak dah belajar. Darjah 1, darjah 2, 3 tu pun dah belajar. Okey, tapi yang pentingnya dalam jadual tu gunakan ni je. 1 titik perpuluhan. 2.4, 2.5, 2.6 atau 1.0 kan? 1 titik perpuluhan kan? Dekat sini, ini jangan ikut yang ni. Gunakan 2 titik perpuluhan. Maksudnya macam ni okeylah 32.0. Jadi kalau ada tulis 32.00 pun tak ada makna pun ya. Macam ni 27.10 contohnya. 35 ini mungkin 35.30 lah ni sebab tu dia tulis 35.3 je. Kalau ada angka selepas 3 ni. Katalah 35.31. Tulis lah. Ni peratus. Yang ni pun peratus. Nampak 42.67%. Ini bukan sudut, jangan silap. Ini bukan sudut, ini peratus. Sudut untuk mengira radius jari, nisbah jari sahaja. Okey? Baik, nanti ini hari apa ya? Esok Ahad ya? Isnin awak esok periksa apa? Madam, Sarah nak tanya. Esok geografi. Pagi petang ke ada? Petang je madam. Pagi tak ada ya. Tapi besok saya jaga periksa pukul 11. Okey macam ni lah. Nanti saya saya tengok besok. Besok ke hari ni lah, malam ni ke. Saya tengok mana soalan-soalan esei yang tajuk-tajuk yang saya rasa ya. Bukan tentu keluar ya. Saya akan hantar ke Telegram. Untuk semua. Ya. Jadi yang ini satu pesanan saya, tengok balik setiap graf itu visual format jadual supaya nanti awak tak ambil masa yang lama untuk membuat jadual. Okey? Boleh? So saya doakan awak semua yang terbaik, dapat menjawab dengan hati yang tenang, ya, pemikiran yang cerdas dan badan yang cergas. Ya. Jangan stres sangat, jangan tak tidur langsung, pastikan tidur paling kurang, orang kata patut orang dewasa 6 jam kan. Jadi kalau musim periksa mesti awak tidur kurang ya. Jangan tak tidur langsung, paling minimum 3 jam kena tidur. Paling minimum 3 hingga 4 jam waktu peperiksaan ni ya. Jangan tak tidur langsung, masuk dalam peperiksaan nanti terus collapse. Lagilah ya. So jangan tunggu sampai last minute ya. Patutnya ni pun dah last minute. Sekarang last minute ni awak tak boleh baca terus daripada buku
Yang apa awak perlu buat lah tengok nota-nota. Cuma yang saya suruh tengok buku tadi tu untuk tengok visual jadual. Visual jadual, scan, guna minda awak scan, lepas tu sketch dekat kertas. Kalau graf macam ni, serta bertingkat, biasanya format untuk jadual macam mana? Okay, visual, tulis. Awak cuba tulis. Tulis format jadual saja, bukan tulis angka-angkanya. Faham tak? Format jadual saja. Okay? Okay, hari ni semua datang, tahniah dan insyaAllah semoga awak dapat menjawab peperiksaan dengan baik ya. Saya doakan semoga semua yang cemerlang, semua mata pelajaran cemerlang, mata pengajian am kena dapat A, B, paling kurang kena dapat C. Kalau dapat C tolak dan you kena repeat paper. Janganlah ada repeat paper ya. Boleh? Boleh Madam. semua? Boleh madam. Madam, Sarah nak tanya madam. Boleh. Okey, cepat. Contoh kan, kalau pada perenggan saya nak stop recording now. Okey. Contoh pada perenggan pertama tu, graf bertingkat, dia cakap pasal contoh saya belum fokus, saya nak stop recording dulu.